Pulau Tuba bakal jadi pulau rendah karbon pertama di Malaysia. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah Khamis 18 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Tuba di Langkawi, Kedah bakal menjadi pulau berpenduduk rendah karbon pertama di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor berkata ia berikutan kedudukan pulau itu yang strategik dan jumlah kenderaan bermotor berada pada skala yang kecil. Di mana motor-motor pakai enjin ini akan di-trade in, akan diganti dengan motor elektrik. Beza harga trade in dengan motor elektrik yang baru tu akan ditampung oleh pihak kasar sekitar 1,000 hingga 2,900. Beza harga tu akan ditampung oleh pihak kasar. Hasrat kita ialah menjelang hujung tahun ni semua motosikal yang dimiliki oleh penduduk dan yang dibuat sewa oleh pengusaha motosikal sewa akan diganti sepenuhnya menggunakan motosikal elektrik. Kajian kebolehparasaan Pulau Tuba rendah karbon adalah dengan menjadikan Pulau Jeju di Korea Selatan sebagai penanda aras. Pengkarya ada hak untuk menuntut royalti karya yang difotokopi. Selaras itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid memaklumkan Malaysia Reprographic Rights Centre Malaysia Berhad MARC bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan bagi menjaga kepentingan hak harta intelek dalam bidang reprografi. MARC turut menjadi agensi mengawal dan mengutip bayaran royalti lukisan yang difotokopi tanpa kebenaran pengkarya. Pengguna bahan-bahan buku, komik, majalah, magazin dan sebagainya supaya bertanggungjawab terhadap apa yang mereka guna tersebut. Artinya mereka terpaksa ada sedikit bahagian diberi kepada penulis, kepada penerbit dan mereka terlibat dalam menyediakan idea tersebut. Yang mana sebelum ini pelajar-pelajar universiti, sekolah-sekolah yang memfotostat ataupun memfotokopi produk tersebut tanpa apa pembayaran pun kepada mereka yang punya hak untuk mendapat menggunakan idea tersebut. MARC merupakan agensi yang dianggotai persatuan antaranya Persatuan Penerbit Buku Malaysia, Persatuan Penulis Nasional Malaysia dan Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Isteri mantan yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob, Tuh Puan Zurina Kasim kembali ke rahmatullah pada pukul 10.10 pagi tadi. Allahyarhamah meninggal dunia di kediamannya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Majlis penghormatan terakhir berlangsung di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Manakala pengebumian pula akan disempurnakan di Makam Pahlawan Masjid Al-Azim petang ini. Allahyarhamah Tuh Puan Zurina, 78 tahun, dilahirkan di Duyung pada 13 Julai 1944. Allahyarhamah mendirikan rumah tangga dengan Tun Muhammad Khalil pada 28 Februari 1965 dan dikurniakan 3 anak. Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Wan, silakan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah.
sekitar 10 hingga ke 20 km sejam dan Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita. Kita akan terus beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Baik, di selatan semenanjung Malaysia, hujan berserta berpetir kini sedang berlaku melibatkan beberapa negeri, di negeri Melaka, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor, yang mana hujan ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi apabila hujan ini akan perlahan-lahan bergerak menghala ke arah selatan di negeri Pahang. Jadi di daerah Rompin kita jangkakan akan mengalami hujan berserta berpetir tidak lama lagi. Bagi negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak serta di negeri Kelantan kita jangkakan buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung disertai dengan hujan renyai yang kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi negeri di selatan Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga di utara di negeri Pahang buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Baik, keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak yang mana hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian, namun ianya lebih tertumpu di bahagian timur yang melibatkan di bahagian Sandakan. Yang mana keadaan hujan di Sandakan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi bahagian pedalaman dan juga Tawau buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Begitu juga di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung kecuali di bahagian Limbang, Miri yang buat masa kini dalam keadaan hujan renyai kini sedang berlaku, dan begitu juga di bahagian tengah di negeri Sarawak melibatkan di bahagian Sibu, Sarike, Seri Aman, Mukah dan juga Bintulu yang mana keadaan ini juga kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali, keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 mencatat peningkatan purata grade nilai keseluruhan PNGK iaitu 2.79 berbanding 2.78 pada tahun sebelumnya. Seramai 874 calon memperoleh PNGK 4.0 dan 66.82% daripadanya merupakan golongan B40. Perasusan calon STPM 2021 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2020 didapati telah meningkat sebanyak 0.73% iaitu daripada 72.97% pada tahun 2020 kepada 73.70% pada tahun 2021. STPM 2021 menyaksikan Terengganu terus mempertahankan kedudukan terbaiknya 4 tahun berturut-turut. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurus Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Azman Osman berkata, negeri itu mencatatkan PNGK 3.03. 64 calon mendapat keputusan PNGK 4.0. Sementara itu, prestasi grade purata sekolah GPS Perlis dalam STPM berada pada paras terbaik selepas mencatatkan grade 3.42 bagi 2021. PNGK Perlis juga 3.01 meningkat sekaligus mengatasi PNGK kebangsaan. Tiada calon gagal bagi 2 tahun berturut-turut. Pencapaian yang terbaik untuk negeri Perlis dalam tempoh 5 tahun dan saya percaya perkara ini dapat kita capai kerana
adanya kerjasama, semangat sepasukan dalam membentuk winning team kepada pencapaian peperiksaan STPM ini. Di Kelantan, pencapaian PNGK calon sekolah kerajaan menunjukkan peningkatan iaitu 2.92 sekaligus mengatasi peringkat nasional. Peratus lulus penuh keseluruhan bagi 3,421 calon yang menduduki STPM juga meningkat kepada 99.36% selain 57 calon memperoleh PNGK 4.0. 4 dan 5 prinsipal tahun 2021 ialah 82.90% atau 2,836 calon. Berbanding dengan pencapaian peringkat nasional iaitu 74.04% atau 30,302 calon. Ini menunjukkan pencapaian peringkat negeri Kelantan mengatasi peringkat nasional sebanyak 8.86%. Tahniah dan sabas juga. Jadi banyak berlaku peningkatan. Manakala di negeri Sembilan pula, 98.84% daripada 1,290 calon STPM 2021 lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya satu mata pelajaran peringkat prinsipal. 38 calon memperoleh PNGK 4.00 berbanding 16 pada tahun 2020. Itu adalah 2.85 berbanding tahun 2020 iaitu 2.76. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.09 mata. PNGK STPM 2021 Negeri Sembilan pada tahun ini adalah melebihi purata nilai grade keseluruhan PNGK kebangsaan iaitu 2.79. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tunja pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai Tunja pun. Di tempat ini lah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Dari negeri di bawah bayu, satu kemalangan melibatkan kereta api dan dua kenderaan berlaku kira-kira pukul 3 petang tadi. Periksa lanjut bersama Muhammad Syah Rizam di Kota Kinabalu. Silakan Syah. Ya, Atika. Satu kemalangan melibatkan kereta api dan dua buah kenderaan berlaku di Jalan Lintas Kepayan berdekatan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, kira-kira 3 petang tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Bercakap kepada media di lokasi berkenaan, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata pihaknya masih menyiasat punca kejadian. Jelasnya kereta api berkenaan sedang bergerak dari arah Papar ke Kota Kinabalu manakala kenderaan tersebut dari arah Luyang menghala ke KKIA. Dalam pada itu, ketika dihubungi RTM, pengarah Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, Leonard Stephen Poyong, mengesahkan kejadian tersebut dan berkata pihaknya juga sedang melakukan siasatan untuk mengenal pasti punca kemalangan. Syarikat Industri Perkhidmatan serta Peralatan Minyak dan Gas OGSE di Sabah perlu meneroka inisiatif Pelan Hala 7 OGSE Kebangsaan 2021-2030. Ia bagi meningkatkan rantaian nilai seterusnya membangunkan syarikat OGSE Sabah menjadi syarikat besar yang menjana pendapatan lebih RM500 juta selain mewujudkan peluang pekerjaan dan merancangkan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pengekstrakan minyak mentah Sabah menyumbang sebanyak 15.46 bilion ringgit dalam keluaran dalam negara kasar KDNK negeri pada tahun lalu. Setakat ini terdapat 369 syarikat OGSE Sabah yang aktif menyediakan perkhidmatan dalam rantaian nilai membabitkan minyak dan gas. Sementara itu, 2 syarikat OGSE Sabah tersenarai dalam data OGSE 100 iaitu syarikat OGSE yang menerima penarafan terbaik negara daripada Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia MPRC. Angka itu menunjukkan masih banyak ruang untuk syarikat OGSE Sabah berkembang bagi menjana perniagaan lebih besar. Datuk Masidi berucap merasmikan pelancaran Jerayawara OGSE Sabah 2022 anjuran MPRC dan Unit Perancang Ekonomi Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan kedua berkata, kerajaan negeri akan terus memastikan persekitaran mesra perniagaan untuk syarikat beroperasi dan komited mengurangkan halangan bagi memudahkan kemasukan pelaburan. Jerayawara OGSE 2022 bertemakan mengubah industri OGSE daripada mod kemandirian kepada pertumbuhan. Ini adalah yang ketiga tahun ini bertujuan mempamerkan inisiatif pelan tindakan OGSE. Bagi merancakan pembangunan dakwah serta pendidikan tarbiyah di Sabah, kerajaan negeri melalui Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS menyampaikan sumbangan berjumlah RM185,000 kepada Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Daripada jumlah itu, RM100,000 disumbangkan untuk pengurusan dan keagamaan, RM40,000 masing-masing untuk aktiviti dakwah wanita dan belia usia, manakala RM5,000 sumbangan kewangan daripada PBNS kepada usia. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usia memainkan peranan penting dalam pembangunan dakwah di negeri ini. Justru, sokongan perlu terus diberikan. Bagi pihak kerajaan negeri Sabah, kita amat mengalung-alungkan cadangan dan syur daripada usia dan kita akan saling berkongsi maklumat, malah berkongsi program dengan usia. InsyaAllah kita akan membantu apa yang terdaya. Dan ini memberikan satu kegembiraan pada kami kerana sekurang-kurangnya ia dapat memberikan satu nafas untuk kita bergerak lebih cepat dan juga menggerak jentera kita dengan lebih berkesan. Dan kita akan memperkasa usaha-usaha yang digerakkan oleh kerajaan. Mereka ditemui pemberita RTM selepas majlis penyerahan sumbangan berkenaan di Menara Usia, Kota Kinabalu. Kadar indeks jenayah di Sabah mencatatkan peningkatan 22.06% bagi tempoh Januari hingga Julai lepas apabila 2,429 kes dilaporkan berbanding 1,990 kes sepanjang tempoh sama pada 2021. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah menerusi kenyataan berkata Sabah menduduki tangga keempat tertinggi berbanding negeri lain untuk perbandingan sepanjang 7 bulan pertama tahun ini. Manakala dari segi penyelesaian kes, Sabah menduduki tangga keempat dengan peratusan sebanyak 72.30% daripada 14 kontingen di seluruh Malaysia. Bagaimanapun, beliau berkata jumlah kes jenayah indeks itu menunjukkan penurunan ketara sebanyak 911 kes berbanding tempoh sama pada 2019 sebelum penularan COVID-19 yang mencatatkan 3,340 kes. Polis Sabah akan terus memberikan komitmen yang tinggi dalam usaha menurunkan kadar jenayah agar masyarakat berasa selamat. Dalam masa sama, pihaknya mengalu-alukan masyarakat menyalurkan apa juga maklumat dan aktiviti yang meragukan dalam menjaga keamanan dan keharmonian di negeri ini. Dalam pada itu, kerjasama sedia ada antara polis dan pengamal media di negeri ini perlu terus diperkukuh bagi memastikan maklumat sahih dan tepat disalurkan kepada masyarakat. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata kerjasama tersebut sejak dahulu telah membawa impak signifikan bagi kedua-dua pihak. Jelasnya, Polis Sabah juga sentiasa menghargai rakan media yang banyak membantu menyalurkan maklumat mengenai aktiviti polis, khususnya kejayaan tangkapan atau operasi.
Dalam masa sama, media juga membantu polis mendapatkan maklum balas serta keluhan disuarakan masyarakat. Datuk Idris berucap merasmikan program Santai Sepetang PDRM Sabah bersama media sempena peringatan Hari Polis ke-215 tahun di Kota Kinabalu. Program bertujuan mengeratkan kerjasama antara polis dan media selain bertukar-tukar fikiran dan idea dalam mengenal pasti pendekatan lebih berkesan buat polis Sabah berhadapan cabaran masa kini, terutama persepsi masyarakat terhadap polis. Lebih 20 pasukan polis Sabah dan media Sabah menyertai pertandingan santai ini. Sokongan penuh penyokong setia skuad Kinabalu Jaguar FC. KJFC diperlukan sebagai pembakar semangat buat pasukan itu bertemu dengan Kuala Lumpur Rovers, KL Rovers FC, suku akhir playoff Liga M3 di Stadium Likas Sabtu ini. Pengerusi Eksekutif KJFC, Datuk Verdon Wahanda berkata ia penting bagi memastikan pasukan KJFC tidak kehilangan fokus ketika bermain di hadapan penyokong mereka. Beliau berharap segala strategi yang dirancang mampu dilakukan sebaiknya oleh pemain dalam perlawanan itu nanti. Saya harap pemain ke-12 kita, penyokong-penyokong di luar sana datang beramai-ramai pada 20 hari bulan ini untuk memberikan sokongan padu kepada pasukan kita, dan semangat daripada penyokong-penyokong itu akan memberikan impak yang memang membolehkan permainan yang lebih padu lah daripada pasukan kita nanti, insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, Kinabalu Jaguar FC kini memberi fokus untuk menjuarai dan menghabiskan perlawanan dalam M3 sehingga pengakhiran musim sebelum mengatur strategi untuk melayakkan diri ke Liga Super. Baik, sekian paparan dari negeri bawah Bayu, keluarga Malaysia teguh bersama. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Atikah. Silakan Atikah. Syarizam, terima kasih untuk perkembangan di Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini ialah mengenai keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia di negeri itu. Perinciannya bersama Buma Wiyin. Buma, silakan. Baik, terima kasih Atika. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 Negeri Sarawak mencatatkan purata nilai grade keseluruhan PNGK 2.71 iaitu antara dua nilai terbaik dalam tempoh 9 tahun sistem modular STPM diperkenalkan. Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata PNGK ini meningkat 0.06 berbanding tahun 2020 yang mencatatkan nilai PNGK 2.65. Menurut Datuk Dr. Azhar, seramai 5,769 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM 2021 di negeri ini melalui 81 pusat daftar. Daripada jumlah itu, seramai 5,745 orang merupakan calon sekolah, manakala baki 24 orang merupakan calon persendirian. Secara keseluruhan, kohort STPM tahun 2021 ini telah merekodkan seramai 5,532 orang calon sekolah bersamaan dengan 98.40% telah berjaya memperoleh sijil STPM berbanding dengan 5,454 orang calon
Ujar beliau lagi seramai 870 orang calon atau 15.48% lulus penuh 3 mata pelajaran dan 411 orang calon atau 7.31% lulus penuh 2 mata pelajaran dan seramai 252 orang calon atau 4.48% lulus penuh dalam sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Beliau berkata demikian pada Majlis Pengumuman Keputusan Peperiksaan STPM 2021 Negeri Sarawak di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Kubong di Limbang. Sementara itu juga, Datuk Dr. Azhar memberitahu sebanyak 10 buah sekolah di negeri ini telah mencapai keputusan STPM yang memberansangkan dengan merekodkan PNGK melebihi 3.0 antaranya SMK Bako Kuching, SMK Sket Hat Sibu, SMK Batu Lintang Kuching, SMK Merbau Miri, SMK Sungai Merah Sibu, SMK Green Road Kuching, SMK Kampung Nangkat Sibu, SMK Saribas Betong, SMK Tunghua Sibu dan SMK Asajaya Semerahan. Dalam perkembangan sama, salah seorang calon pelajar terbaik STPM 2021 Negeri Sarawak iaitu Brian Lim Keng Seng melahirkan rasa syukur apabila berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Saya amat berasa bersyukur apabila saya mendapat keputusan 5A kerana saya memang telah betul-betul lulus untuk mendapatkan keputusan ini dan guru-guru, kawan-kawan saya, ibu bapa memang juga memberi banyak sokongan kepada saya. Masa dapat pamflet ni memang terharulah, memang gembira sangat, memang tak sangka sebab boleh dapat yang ni sebab kira macam saya tak mampulah tapi tiba-tiba pula dapat yang kita tak jangka, jadi perasaan tu memang bercampur. Bagi salah seorang pelajar dari SMK Suai pula, cabaran dan dugaan belajar dalam pandemik COVID-19 dulu bukan penghalang untuk beliau mendapatkan keputusan yang cemerlang. Saya rasa bersyukur kerana dapat 4.0 untuk STPM ni sebab kami orang kan MCO 2 tahun jadi mungkin lebih susah daripada yang lain. Ya, jadi kalau untuk yang seterusnya saya mau sambung universiti lah kalau boleh tetap one. Manakala bagi salah seorang guru dari SMK Saribas Debak, Loleng Ibrahim, peningkatan pelajarnya dalam pencapaian STPM kali ini amat membanggakan pihak sekolahnya. Sangat-sangat berbangga dengan pencapaian yang ditunjukkan oleh pelajar SMK Saribas kerana saya percaya mereka telah berusaha dengan begitu gigih sekali terutamanya dalam mencapai pencapaian yang begitu baik ini dan syukur Alhamdulillah tahun ini SMK Saribas berjaya melahirkan 4 orang pelajar 4A atau PNGK 4.00 berbanding tahun lepas 3 orang. Dan kita harap Baik, sementara itu Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road di Kuching menunjukkan pencapaian konsisten dalam keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM sejak 2015. Tinjauan RTM ke sekolah tersebut hari ini menyaksikan calon STPM kelihatan meriah selepas menerima sijil keputusan masing-masing yang diadakan di Dewan Sekolah berkenaan. Bagi mereka yang ditemui berasa terharu kerana pembelajaran semasa tempoh pandemik COVID-19 agak mencabar dan ada di antaranya terpaksa dilakukan secara dalam talian. So we have to go for online classes, so it's harder to ask teachers questions. So what we do to keep each other motivated is that we often have study groups through Google Meet, and we also we ask questions to teachers through WhatsApp. Maybe cannot ask the teacher physically and need to depends on your discipline. Discipline is the most important. Sementara itu bagi Daniel yang memperoleh 5A juga berkongsi kaedah pembelajaran beliau yang fokus kepada menyediakan soalan kepada sendiri. So just rereading the text or the passage is actually not useful enough lah. Even though highlighting, that's actually still not enough. You have to do exercise and keep recalling what you have studied. Sementara itu, Pengetua SMK Green Road yang ditemui turut menzahirkan tahniah kepada pelajar, ibu bapa, terutamanya kepada para guru yang telah bekerja keras untuk pencapaian ini. So for me, this is a great achievement for SMK Green Road, and I'm sure that we work very hard again for the next cohort to achieve a better result compared to this year.
SMK Green Road merekodkan grade purata sekolah GPS 3.12 iaitu tertinggi dalam sejarah sekolah tersebut dengan 13 daripada 116 calon STPM mendapat purata nilai grade kumulatif PNGK 4.27 mendapat semua A dan 50 lagi mencapai PNGK 3.5 ke atas. Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET serta Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM terus diberikan keutamaan dalam sistem pendidikan di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia penting bagi melahirkan modal insan untuk menyokong inisiatif pembangunan negeri melalui pendidikan berasaskan kemahiran. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, kerajaan negeri memandang serius terhadap keperluan pendidikan pelajar bagi memastikan mereka berupaya menikmati pendidikan sempurna selari dengan perkembangan teknologi semasa. Jelasnya, pemberian komputer riba dan keperluan bahan pembelajaran yang lain merupakan inisiatif kerajaan Sarawak untuk membangunkan pelajar yang mahir dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu, kerajaan negeri juga komited dalam menangani isu sekolah-sekolah daif dengan meningkatkan taraf sekolah dan kualiti pendidikan. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah pada Majlis Apresiasi Guru sempena Hari Guru ke-51 peringkat negeri di Dewan Suara Limbang. Menyentuh mengenai sambutan Hari Guru, Dato' Amar Awang Tengah berkata, guru merupakan tonggak berperanan dalam menyempurnakan akhlak pelajar serta pembentukan insan yang seimbang dari pelbagai sudut. Tambahnya, masyarakat perlu berganding bahu bersama warga pendidik untuk memantapkan dan mengukuhkan lagi sistem pendidikan di Sarawak selain menuntut penglibatan persatuan ibu bapa dan guru. Ujarnya, kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian kepada usaha memartabatkan profesion perguruan di negeri ini. Seramai 160 orang penerima anugerah pingat perkhidmatan setia bagi bahagian Limbang. Majlis penyampaian pingat tersebut disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Antara penerima anugerah pingat tersebut ialah Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Insinyur Ahmad Dini Ahmad Fauzi yang telah berkhidmat selama 32 tahun. Selain itu, Pegawai Daerah Limbang Supri Awang Said yang berkhidmat selama 29 tahun dan Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok yang telah mencurah bakti selama 26 tahun turut menerima anugerah tersebut. Lain-lain penerima merangkumi 11 buah jabatan dan agensi yang terdiri daripada 8 jabatan dan agensi kerajaan negeri manakala 3 dari Jabatan Persekutuan. Majlis penyampaian pingat perkhidmatan setia ini merupakan kali ketiga diadakan tahun ini bagi memberi penghargaan kepada anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan atas perkhidmatan yang berkualiti serta berintegriti sepanjang tempoh perkhidmatan. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS telah menjalankan langkah-langkah kawalan bagi mengekang kemasukan penyakit serta menjalankan aktiviti surveillance dan kempen kesedaran penyakit demam babi Afrika ASF termasuk juga penyakit kuku dan mulut FMD sejak bulan Mac tahun lepas. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stiber Rundi Utom berkata, jabatan itu juga masih giat melakukan kempen kesedaran di kawasan kampung dan ladang-ladang komersial. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menjelaskan sesi perbincangan dan kempen kesedaran telah diadakan bersama penternak ladang komersial dan Persatuan Penternak di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sibu, Bintulu dan Miri Limbang sejak kes pertama dilaporkan di Lawas pada tahun 2021. Selain itu, katanya sesi libat urus bersama agensi berkaitan telah dijalankan sebelum berlakunya wabak, terutama agensi yang menjaga pintu masuk ke Sarawak dan juga pihak pengendali perkhidmatan pos dan kurier. Pihak pengendali pelabuhan dan syarikat penerbangan juga telah diberikan pendedahan dan langkah-langkah untuk mengekang kemasukan penyakit tersebut. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah dimaklumkan mengenai perkembangan penularan penyakit ini pada Ogos tahun lepas dan mengarahkan semua agensi di bawah jawatankuasa untuk membantu JPVS dalam usaha mengekang penyakit tersebut. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Dr. Stephen juga memaklumkan larangan import produk khinzir dan berasaskan khinzir dari kawasan terjangkit
penjangkit penyakit ASF juga telah dikuatkuasakan dan dilaksanakan di bawah Seksyen 9-1 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Bagi mengekang penularan wabak ASF dari satu bahagian ke satu bahagian lain, Seksyen 36 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 telah diguna pakai dengan kawalan pergerakan ternakan telah diperkenalkan. Prosedur uji dan sembelih juga dilaksanakan yang hanya membenarkan ladang ternakan khinzir yang berdaftar dan mempunyai permit pergerakan dibenarkan untuk menghantar ternakan itu ke rumah sembelih dan majlis daerah bahagian masing-masing untuk diuji dan ditanda sebelum disembelih untuk dijual. Setakat bulan ini, 4 kompaun telah dikeluarkan kepada kesalahan di bawah Seksyen 60 Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999 menyembelih khinzir di rumah sembelihan yang tidak berlesen. Dalam pada itu, Menteri itu mendedahkan Protokol Veterina Malaysia African Swine Fever telah diguna pakai untuk mengawal dan mencegah penyakit berkenaan dan melakukan diagnosis untuk mengesahkan ASF selain program kesedaran awam melalui media, seminar dan dialog. Kemudahan keselamatan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Sungai Tujuh, Miri akan dipertingkatkan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu naik taraf kemudahan yang lebih baik di kompleks itu akan dibincangkan dengan pihak berkaitan. Datuk Muhammad Azman menjelaskan antara yang akan ditambah baik ialah penambahan sistem kamera litar tertutup CCTV yang perlu menjadi keutamaan di kompleks tersebut. Kita akan membawa perkara ini kepada pihak yang berwajib untuk kita membuat penambahan daripada segi kawalan CCTV. Itu yang kita akan beri keutamaan. Beliau memberitahu demikian ketika melawat ICQS Sungai Tujuh di Miri yang bertujuan untuk meninjau operasi kompleks berkenaan sejak pembukaan semula sempadan Malaysia Brunei 1 Ogos lalu. Beliau turut mendengar taklimat operasi daripada Jabatan Imigresen selain dari beberapa jabatan kerajaan lain termasuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Pertanian dan Jabatan Kesihatan. Datuk Muhammad Azman juga memberitahu PDRM sebagai agensi penguatkuasaan di pos sempadan tersebut akan terus memberikan sokongan padu kepada agensi-agensi terbabit bagi memastikan perjalanan rentas sempadan berjalan dengan lancar tanpa sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Baik, kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. Dalam usaha kerajaan negeri Perlis menjadikan negeri itu sebagai negeri bandaraya menjelang 2030, draft rancangan kawasan khas RKK Kota Raja Pauh Putra telah dirangka. Dan untuk perkembangannya, terus saja bersama dengan Wan Muhammad Ryan. Ryan, silakan. Baik Atikah. 47 projek pembangunan dicadangkan dalam draft rancangan kawasan khas RKK Kota Raja Pauh Putra. Ia melibatkan 6 projek quick win, 10 projek jangka pendek dan 31 projek jangka panjang. Draft rancangan itu dilihat sebagai salah satu perkara penting dalam usaha kerajaan negeri menjadikan Perlis negeri bandaraya menjelang 2030. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata, pembangunan baru itu melibatkan 3 komponen utama iaitu merangkumi kawasan Pauh Putra, Pekan Pauh dan Pekan Arau yang berkeluasan 3,304.9 hektar. Rancangan kawasan khas ini adalah untuk kita mengeksploitasi keunikan yang ada di dalam koridor ini, yang kita boleh tambah baikkan lagi supaya pembangunan yang bakal berlaku akan seiring dengan visi Perlis Negeri Bandaraya 2030. Jadi itu sebenarnya dia punya in a nutshell tujuan kenapa RKK Kota Raja Pauh Putra ini diwujudkan.
Beliau memaklumkannya selepas merasmikan program publisiti dan penyertaan awam Draft RKK Kota Raja Poh Putra, Anjuran Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Plan Malaysia dan Majlis Perbandaran Kangar MPK. Datuk Seri Azlan turut menyeru semua pihak termasuk masyarakat setempat melibatkan diri termasuk mengemukakan cadangan atau bantahan bagi menjayakan projek berkenaan. Berikutan pelbagai pertanyaan dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berkhidmat sebagai petugas Barisan Hadapan, Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin memperjelaskan mengenai fatwa Negeri Perlis berkaitan hukum meninggalkan solat Jumaat disebabkan tugasan kritikal. Ini berdasarkan keputusan yang diputuskan menerusi mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-50 pada 14 Disember 2020 lalu yang diperlakukan Mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis pada 26 Januari 2021. Termasuk dalam keuzuran meninggalkan Jumaat ialah tugasan kritikal seperti pengawal keselamatan, petugas kesihatan, petugas trafik udara dan darat, anggota tentera, polis, bomba dan penyelamat serta seumpamanya yang tiada pengganti lain ketika itu. Kita akan hantar fatwa ni dan kita akan beri pada setiap agensi dalam bentuk frame yang boleh untuk mereka gantung di jabatan masing-masing untuk mengingatkan bahawasanya peruntukan ini ada. Dia bukan kata tak mau bagi sembahyang Jumaat, tapi nak bagi tahu bahawasanya kalau keadaan kritikal boleh sembahyang zuhur bagi yang terbabit. Jadi ini adalah tujuan. Mungkin sebahagian orang dah tahu fatwa ni, tapi bila nak buat tu dia tak berani lah. Orang tuduh dia tak sembahyang Jumaat. Tapi bila dia ada keuzuran ataupun ada alasan ini, maka dia beritahu bahawa fatwa memang dikeluarkan demikian. Beliau memperincikannya pada program penjelasan dan penyerahan Fatwa Negeri Perlis, hukum meninggalkan solat Jumaat disebabkan tugasan di Jabatan Mufti Negeri Perlis. Program dihadiri petugas Barisan Hadapan dari Hospital Tunku Fauziah, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Imigresen Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Dalam usaha memberi maklumat dan mendidik masyarakat berkenaan kepentingan menghargai alam sekitar, penyelidik dari Pusat Penyelidikan Air dan Pertumbuhan Kemampanan Alam Sekitar Warak UNIMAP menganjurkan kem muda alam sekitar. Program berlangsung di Pusat Pendidikan Biodiversiti, Jabatan Perkhidmatan Negeri di Wang Pinang, Kuala Perlis. Menurut pengarah program Dr. Mahyun Abdul Wahab, program kali ini melibatkan 60 pelajar daripada 7 sekolah rendah, antaranya Sekolah Kebangsaan Putra, Sekolah Kebangsaan Kubang Gajah dan Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Program sejajar misi Warek iaitu menyokong aspirasi negara dalam agenda industri ke arah kelestarian alam sekitar. Penyertaan pelajar di peringkat sekolah rendah dibuat sebagai pendedahan awal betapa pentingnya mengenali dan menghargai alam sekitar, terutamanya sumber air. Kami memang berhasratlah untuk meneruskan kem ni kerana kem ini merupakan kem yang mengajar pelajar tentang bagaimana satu-satu macam mana yang diberitahu sumber air itu dan parameter-parameter air itu diukurlah macam mana sumber air ataupun sumber daripada sungai perlu kita pelihara dan saya rasa melentur buluh biar daripada rebungnya. Kem ini memperoleh dana berjumlah RM20,000 daripada Jawatankuasa Pendidikan, Latihan dan Penerangan Awam, salah satu jawatankuasa di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan PBB, Program Hidrologi Antarabangsa. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Raya untuk perkembangan di Perlis. 5 syarikat pengendali kenderaan barangan didenda RM49,500 kerana membawa muatan melebihi had ditetapkan. Hukuman dijatuhkan Mahkamah Majistret Sungai Petani selepas wakil setiap syarikat mengaku bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Lori milik 2 buah syarikat yang membawa muatan habuk batu dan pasir masing-masing didenda sebanyak RM12,000, manakala lori milik sebuah syarikat lain yang membawa batu kasaran didenda RM9,500 dan lori milik 2 syarikat berasingan masing-masing didenda RM8,000. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Sungai Petani, Muhammad Zaiful Amri Zainul Abidin.
Pasukan Kedah Darul Aman KDAFC meraih satu mata berharga selepas mengikat pasukan di tangga kedua Liga Sabah FC 1 sama di laman sendiri malam tadi. Keputusan itu membuka laluan skuad hijau kuning mendaki dua anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-6. Beraksi di hadapan kira-kira 5,000 penyokong serta hijau kuning, Kedah tampil dengan aksi lebih bertenaga dengan corak permainan lebih tersusun. Hasilnya, Ronald Ngah Wanca berjaya menjadikan gol pendahuluan menerusi tandukan seawal minit ke-6. Gol tersebut menyuntik semangat skuad kendalian Aidil Syarin saat terus melancarkan serangan ke kubu pelawat. Di babak kedua, Sabah FC mula mendominasi permainan dengan serangan bertali arus ke atas lawan. Percaturan baik pemain gantian skuad The Rhinos Farhan Roslan berjaya mencetak gol penyamaan pada minit ke-84. Keputusan terikat 1 sama kekal sehingga wisel penamat. Oh, cantik. Lima lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lipis atas pertuduhan menceroboh dan menyebabkan kecederaan ke atas seorang guru tahfiz di Lipis dalam satu kejadian Khamis lalu. Berdasarkan pertuduhan, mereka didapati bersalah dengan niat telah melakukan pencerobohan di Pusat Tahfiz Darul Fikri Al-Mahmudiyah Jalan Ceneras sekitar pukul 5.10 petang 11 Ogos lalu. Kesemua tertuduh Wan Haris Wan Ismail 38 tahun, Zulkifli Muhammad Nasir 27 tahun, Azrain Cik Mat Nur 43 tahun, Muhammad Amirul Alif Cik Mat Nur 29 tahun dan Rizwan Hazmi 47 tahun didakwa mengikut Seksyen 448 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Majistret Siti Aisyah menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan denda RM2,000 serta tambahan 6 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda kepada kelima-lima tertuduh. Pada prosiding yang sama, mahkamah mendapati Wan Haris, Zulkifli dan Azrain telah dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas guru tahfiz tersebut, Muhammad Zulhafiz Muhammad Rasid. Mereka bertiga dituduh di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan di bawah Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Selepas 2 tahun tiada sambutan meriah, tahun ini ramai yang teruja meraihkan Bulan Kebangsaan. Di Kampung Pasir Linggi dan Kampung Macang, Pos Lebir Gomusang, Kelantan, meskipun berada di pedalaman, lebih 500 penduduk orang asli suku kaum Mendrik dan Batik memeriahkan Bulan Bersejarah Buat Negara. Bagi mereka, patriotisme tidak mengira lokasi. Penduduk yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana negara aman dan masyarakat berbilang kaum. Kalau mengikutnya memang saya ucapkan terima kasihlah. Kalau duduk di negara Malaysia memang aman, damai. Sentiasa ambil perhatian terhadap masyarakat orang asli, terutamanya kerajaan pusatlah. Bermakna hari ini yang selalunya kalau buat program begini memang orang bersyukur. Masyarakat kita bersyukur kerana memberi perhatian kepada masyarakat orang asli. Kemerdekaan ni memang di mana pun merdeka tetap merdeka. Orang asli pun semakin ke hadapan, mana di situ semangat tetap semangat kemerdekaan. Ya, sudah tentu sekali kita masyarakat kita kerana kita berbilang kaum, semangat kita yang penuh begitu gigih dan teguhlah kepada negara kita Malaysia. Sebab aman dan damai. Saya nak ucapkan tahniah dan terima kasihlah kepada wanita-wanita di perkampungan orang asli Pasir Linggi ini kerana kata sanggup menyerahkan kek bendera Malaysia sebagai satu gambaran untuk menyatakan rasa kesyukuran mereka, terima kasih mereka kepada keamanan yang kita kecapi di negara kita Malaysia. InsyaAllah, Alhamdulillah, selain daripada itu, kita selepas ini akan mengadakan kunjung hormat ataupun ziarah kasih lah sebenarnya. Kita akan pilih beberapa buah rumah, terutamanya orang asli yang sudah berusia ataupun uzur untuk kita lawati, untuk orang kata memberi spirit, memberi semangat kepada kumpulan ini yang tidak dapat bersama-sama di Padang ini supaya sama-sama dapat menghayati semangat kemerdekaan negara kita, insyaAllah.
ahli politik dan seorang aktivis mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal memaklumkan polis mengenai perhimpunan protes harga barang yang dianjurkan bulan lalu. Pengakuan direkodkan secara berasingan ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur. 3 individu terbabit adalah Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda, Ketua Pemuda PKR Batu Muhammad Sabda Suluh Lestari Yahya dan aktivis pelajar Alif Naif Muhammad Fizam. Ketiga-tiga mereka didakwa gagal memaklumkan polis 5 hari sebelum penganjuran perhimpunan. Kes disiasat mengikut Seksyen 9/1 Akta Perhimpunan Aman. Jika sabit salah, boleh dikenakan denda tidak lebih RM10,000. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM3,000 terhadap Hasbi dan Alif manakala RM7,000 terhadap Sabda. Terengganu melebarkan rekod kemenangan ke atas Selangor selepas menundukkan gergasi merah itu di 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. 2 gol sang penyu hadir pada babak pertama menerusi Habib Harun dan Manuel Ott. Harun mengejutkan tuan rumah pada minit ke-13 hasil rembatan kencang yang berjaya menewaskan penjaga gol Samuel Somerville. Seterusnya pada minit ke-39, pemain kelahiran Filipina Manuel Ott mengukuhkan kedudukan buat Terengganu selepas menyepak masuk hantaran Faisal Halim. Selangor cuba bangkit pada babak kedua menerusi beberapa gerakan dan percubaan namun tidak membuahkan hasil. Ini kali ke-9 skuad Nafuzi Zain menewaskan Selangor sejak 2019. Keputusan itu menyaksikan Terengganu mengumpul 23 mata dan kini menghuni tangga keempat sementara Selangor pula di kedudukan ke-9 dengan 16 mata. Corner nampaknya. Pelbagai program kebersihan diadakan bersempena Hari Kebangsaan tahun ini. Antaranya jelajah di 7 lokasi oleh SWM Environment yang melibatkan sekolah, universiti dan kawasan pelancongan di Melaka. So antara pengisian yang kita telah rancang menerusi jelajah kemerdekaan ini adalah program sesi taklimat, pendidikan ataupun kesedaran awam tentang kebersihan dan juga program kita recycle yang dilaksanakan oleh SWM Environment. Kita juga melaksanakan kutipan barang-barang kita semula. Kita juga mengadakan ceramah kemerdekaan, kita mengedarkan jalur gemilang, kita mengadakan aktiviti plogging bergotong royong serta kita menandatangani plakat khas jelajah merdeka dan juga sesi penghargaan rakan aktif kita recycle. Peningkatan sebanyak sehingga 30% bagi kutipan kita recycle turut disasarkan menerusi program tersebut. Usaha mempertahankan tanah merdeka ini bukan mudah. Pelbagai cabaran dan perik getir terpaksa ditempuhi para cerik tanah air bagi memastikan negara kekal bebas serta selamat daripada sebarang ancaman. Ikuti laporan Nurul Ashikin Abdul Halim yang mendekati pesara polis Sarjan Bersara Porsli Mat Yusof berkongsi pengalaman sepanjang 23 tahun bertugas di perairan Sabah. 37 tahun berkhidmat sebagai anggota polis Diraja Malaysia PDRM, pelbagai pengalaman ditempuhi pesara polis Sarjan Bersara Rosli Mat Yusof dalam mempertahankan keamanan dan keselamatan negara bersama pasukannya. Adegan tembak-menembak bukan lagi perkara asing buatnya sepanjang berkhidmat. Ditugaskan di unit rusikan Marine URM Sandakan pada tahun 1983 hingga 2006, antara pengalaman yang sangat berharga buatnya. Bukan mudah untuk menjaga keselamatan di sepanjang 3 batu nautika di seluruh perairan Sabah, apatah lagi ketika itu banyak cubaan membelosi perairan negara. Paling diingatinya ketika cubaan menumpaskan lanun di Pulau Tambisan pada tahun 1993 sehingga menyebabkan salah seorang anggota pasukannya cedera ditembak. Dalam misi itu, 5 lanun dari Filipina berjaya ditumpaskan. Masa kita orang kejar tu, ada 2 speedboat laju daripada Pulau Bonggau, Filipina ni menuju arah kita orang. Jadi peluru pun dah banyak habis. Jadi takut ni kalau bertempur lagi ni sekarang ni,
memang kita orang yang mati. Sampai pakcik angkat tangan. Ya Allah, Tuhan aku nak panjang umur aku naik panjang lah. Kalau tak ada kau ambil lah nyawa aku naik. Dua bot tu datang pun tiba-tiba dia patah balik. Kita orang pun lebih baik. Pasal peluru tinggal dalam magazin ni. Yang bawa peluru ni habis. Waktu menembak sekali tembak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan teknologi yang tidak secanggih sekarang menyukarkan lagi tugasan pasukannya. Hanya doa dan harapan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka selamat dan mampu pulang ke pangkuan keluarga setiap kali selesai tugasan. Justru hanya satu harapannya agar keluarga Malaysia terus bersatu padu menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negara. Jangan disia-siakan pengorbanan yang telah ditabur petugas keselamatan bagi memastikan negara bebas daripada sebarang ancaman. Hargailah kemerdekaan. Bukan senang nak capai kemerdekaan. Pasal apa? Terutama sekali yang melibatkan anggota keselamatan sanggup bergadai nyawa demi negara, tinggal anak bini semata-mata nak pergi bertugas nak pertahankan negara. Jadi kalau kata kalau bolehlah hargailah, ingatilah jasa-jasa yang dianggap sebagai pahlawan negara, betul. Sumbangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pasukan petugas barisan hadapan seperti Sarjan Rosli dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara wajar untuk terus dihargai dan diingati oleh seluruh keluarga Malaysia. Justru ayuh keluarga Malaysia, kita teguh bersama. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Berita wilayah 18 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.